Okey semua, hari ni saya nak tunjukkan cara tanam pokok tin supaya cepat berbuah dan dengan yang betul lah. So, kenapa tanam pokok tin? Itu soalan pertama lah. Satu, sebab pokok tin ni, dia mengambil masa bulan keempat lepas tanam kita dah boleh petik buah dah. Selalu kalau pokok ciku ke, pokok mangga ke, pokok durian kan sampai 4-5 tahun nak tunggu berbuah kan. Tapi pokok tin ni, kalau tanam bulan Januari, bulan April kita dah petik buah. So dia cepat, 4 bulan dah petik buah. And then pokok tin ni dia berbuah tanpa musim. Kalau kita jaga dengan betul, dengan baik, cukup semua keperluan dia, tiap-tiap hari insya-Allah kita boleh petik buah. Itu dengan produk-produk yang benefit ada. Kalau gunakan insya-Allah kita boleh nikmati pokok tin ni kat rumah, buah-buah dia kita boleh makan setiap hari sepanjang tahun, tak ada musim. Kalau pokok durian nak tunggu musim durian, kalau pokok ciku ke pokok jambu kan. Tapi pokok tin ni daripada Januari sampai Disember tiap-tiap hari kita boleh petik buah. And then pokok tin ni yalah buah dia berkhasiat, banyak kegunaan baik untuk kita manusia lah. So kenapa tidak tak nak makan buah tin ni kan. And then pokok tin ni kalau tanam tak rugi Pokok tin ni bila pokok tu besar kita boleh potong-potong-potong batang dia pun kita boleh semai untuk jadikan pokok. Lepas tu daun dia kita boleh keringkan, kita boleh buat teh. So banyak kegunaan. Tak rugi. Daripada satu pokok ni boleh bagi kita 30 pokok. So boleh jual kat jiran, boleh jual kat kawan-kawan. So return on investment tu cepat lah. Okey, jadi bila ada pokok tin ni, kalau kita beli, contoh daripada benefits lah. Kita beli pada benefit ni, kalau kita beli hari ni, bawa balik rumah, jangan terus tanam Itu nombor satu. Kita biarkan dia settle down 2-3 hari dia kat tempat baru. Lepas 3 hari baru kita tanam. And then satu lagi saya nak bagi tahu penting kat sini. Kalau katalah esok kita nak tanam, hari ni kita jangan siram air. Sebab kalau boleh kan, kita nak dia punya tanah tu kering. So bila tanah ni kering, bila kita nak pindahkan pokok daripada polybag ni ke dalam tanah ataupun dalam pasu, kalau dia kering, dia takkan ada masalah tanah tu terlerai. Tapi kalau basah, senang untuk tanah tu pecah. Dan bila tanah tu pecah, akar dia akan terganggu dan kemungkinan dia boleh mati ataupun dia lambat sikit untuk dia catch up balik bila dah tanam tu kan. So kalau katalah esok nak tanam, hari ni jangan siram air, bagi dia kering macam ni kan. So pokok yang ada pada hari ni, nama dia pokok Iraqi, buah dia warna hitam. Ini pokok yang paling lasak sekali dekat tanah di luar dan paling rajin berbuah sekali. Memang buah dia lebat. So tiap-tiap hari kita boleh inilah. So kalau beli dengan benefits ni kita bagi tahu ini variety dia Iraqi, ini gambar buah dia, gambar daun dia, gambar batang dia. Lepas tu kita bagi tahu ni origin dia apa? Origin dia daripada mana, nama detail lah karakter dia macam mana kan. Ni robust, weather, highly productive throughout the with less attention. Dan sebenarnya video ni kalau beli pokok dengan benefits ni, you scan je ni. Lepas tu terus kita bagi panduan ataupun tutorial nak tanam pokok tin ni dengan betul lah. Okey, so kita ada pokok kat sini. So inilah keperluan untuk pastikan pokok kita ni mengeluarkan hasil yang cepat dan banyak dan setiap hari. So kita pakai tanah formula kita So ni tanah tin formula yang kita formulakan khas paling sesuai dan kondusif untuk pokok tin. Dia campuran tanah hitam, tanah bakar, baja organik, sekam, kompos dan macam-macam lagi lah. So ada perlite dalam ni. So ini cukup beli tanah ni. Tanah ni memang paling sesuai lah. Tanah ni yang kita gunakan untuk hasilkan buah yang banyak jenis. Nampak ni? Nampak tak buah-buah kita ni? Nampak? Saya ajar orang kat buah pokok tin ni. Sambil-sambil ajar pun boleh ngap sekalian. Tapi tak apa. Lepas tu kita gunakan baja tin subur. Baja tin subur ni kita gunakan untuk 3 bulan pertama. Untuk pastikan akar tu berkembang maju kuat banyak, and then daun pun menghasilkan daun yang besar, yang hijau, yang boleh membuatkan fotosintesis dengan lebih efektif lah. Lepas tu bulan ke-4 dan ke-8 kita bagi baja tin buah untuk hasilkan buah yang banyak, buah yang cepat, buah yang besar, buah yang berkualiti. So ini baja ni special Baja ni dia ada acid fulvic dia, ada phytohormone dia, dan yang paling penting sekali baja ni saya nak bagi tahu dia ada microbe ataupun bakteria dia yang special, dan bakteria dalam baja ni yang akan menjaga tanah lah. Dan kenapa pokok ni boleh tumbuh subur dari satu musim ke satu musim ialah kerana ada bakteria ataupun microbe
mikroorganisma yang akan jaga tanah tu. So tanah kita sentiasa subur, sentiasa neutral, sentiasa poros dan lerai dan kondusif untuk akar. Lepas tu kita pun ada budgeting formula. Budgeting formula ni ialah baja air. So bila kita bagi air kepada pokok, kita bagi baja sekali. And then baja air ni dia cepat, dia direct kepada akar terus. Jadi bila bagi baja tin formula ni, cepat memang untuk bantu pokok ni lebih cepat mengeluarkan hasil, lebih cepat dia tumbuh dan lebih cepat dia buat proses fotosintesis tu lah. So ini pun formula kita juga yang kita share. So tak ada masalah sebenarnya untuk tanam pokok tin ni berbuah dekat rumah. Memang tak ada masalah, insyaAllah. Dan dengan ada semua ni, dan pokok tin ni perlukan 3 perkara ni. Pokok tin ni perlukan cuaca yang panas, matahari yang banyak dan persekitaran yang kering. So kalau kat rumah kita ada 3-3 ni, panas, kering, banyak matahari, khususnya matahari pagi, kita memang boleh tanam. Tapi kalau rumah kita ni selalu gelap, tak dapat cahaya matahari, susah sikit. Sebab pokok tin ni dia nak panas. The hotter, the drier, the better. Dia suka. And then pokok tin ni saya nak bagi tahu kenapa banyak orang kadang beli pokok tin tanam kat rumah dia tak menjadi, sebab pokok tin ni dia sayang sangat. Bila dia sayang tu, dia bagi air tu terlebih selalunya. So pokok tin ni dia sebenarnya tak suka banyak air. Dia suka air paling banyak satu hari dalam 1 liter je. Itu pun dah paling maksimum. Kalau lebih daripada tu, sebab akar pokok tin ni akar serabut, akar dia halus. Bila akar tu selalu basah, terendam, dia akan reput, dan bila akar tu reput, pokok ni akan cepat matilah. So kita nak pastikan tanah tu sentiasa kering, so kita bagi baja cukup-cukup je, jangan terlebih pun. Okey, so cara nak tanam dia ialah, okey, ni ada pasu ni. So pokok tin ni boleh tanam dalam pasu ataupun atas tanah, tak ada masalah. Semua boleh. So ni pasu dia, kita guna besar ni. Dia lebih besar pasu, lebih luas akar dia boleh pergi, lebih jauh akar dia boleh pergilah. So kita ambil pokok ni. So nombor 1, bila kita pindahkan pokok, kita yang paling penting kita tak nak akar dia terganggu. Jadi kita kena buat ni dengan berhati-hati. Kita pastikan supaya tanah tu tak terpecah ataupun terlerai. Bila tanah tu terlerai, dia akan mengganggu akar lah. Mengganggu akar. So kita ambil, nampak tanah kami guna, nampak? Inilah yang tanah kami guna. Tanah tu tanah yang lerai. Ada perlite ni semua. Perlite ni bagi rongga udara pada dalam tanah ni, supaya tanah tak terlalu padat. So bila tanah lerai, lebih mudah untuk akar tu bergerak. Okey. So kat sini so letak dalam pasu macam ni. Lepas tu kita ambil tanah ni. Okey, tanah ni nampak ni, tanah yang kami guna memang poros, memang lerai. So ni memang tanah yang paling sesuai untuk pokok tin lah. Yang kita punya pokok tin ni, kalau nak tahu, satu pokok boleh menghasilkan minimum 100 biji buah. Kalau tak percaya boleh datang ladang sendirilah. So kita penuhkan je, tak apa. Kita penuhkan semua. So maksudnya satu beg tanah ni cukup untuk satu pasu besar macam ni. Kita penuhkan saja semua. Okey. So dalam ni memang dah ada baja lah dalam tanah kita ni. Okey, dah ada baja dah. Tak apa. So maksudnya tak perlu kita letak baja dulu, tapi sebab dalam tanah ni memang dah ada baja. Okey, so kita ratakan. Tak ada masalah kalau batang ni dia terendam dalam tanah, sebab dekat dia setiap batang yang dalam tanah dia akan keluar akar. Okey. So bila kita dah isi tanah macam ni, kita akan bagi baja tin subur. Baja ni yang saya cakap ada microbe tadi tu. So baja ni macam mana kekerapan dia? Kita akan bagi baja ni 2 minggu sekali satu sudu, untuk 2 minggu, untuk setiap 2 minggu. Kat sini kita dah ada dia punya arahan dia, cara nak gunakan dia. Tabur sekeliling 1 kali dalam masa 2 minggu di sekeliling pokok. So kita tabur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala. Tapi patut selawat sikit lah. Allahumma salli ala. 1 sudu untuk 2 minggu. Cukup. So ni 2 minggu pertama. Lepas tu 2 minggu kedua pun kita tabur lagi sekeliling ni, sekeliling pokok ni. Sampailah dah 3 bulan. Masuk yang ini ialah baja ni, macam saya cakap tadi, baja ni ialah untuk pertumbuhan akar
Dan bila akar tu kuat banyak, dia akan hasilkan banyak daun dan cabang lah. Lepas tu kita akan bagi setiap 2 minggu, bagi satu sudu. Tak banyak guna pun. So memang tak luak lah nak guna. Tapi baja ni memang bagus lah. Dia ada bakteria dia. Nampak dia pun bukan daripada, satu lagi saya nak beritahu, jangan pakai baja tahi ayam ataupun baja tahi kambing ke untuk pokok tin. Sebab baja-baja tu tak sesuai. So kita pakai baja ni, base dia soya. Dia ada asid amino daripada ikan. So ni yang paling sesuai lah. Masuk bulan yang keempat, kita bagi baja buah pula. Masa tu kita tengok apa pokok ni sudah keluarkan buah. So bagi baja ni pula. Baja ni setiap 2 minggu satu sudu. So guna sikit je, tapi dia punya effectiveness tu memang memuaskan lah. Okey, ini and then kalau katalah kita nak pokok ni cepat keluar buah, kita akan bagi baja setiap hari lah. Macam kita bela kucing kan, kalau kita bagi baja kat kucing kita makan sebulan sekali memang kurus lah. Tapi kalau kita bagi baja ni setiap hari, memang cepat dia gemuk. So prinsip baja ni kita bagi kuantiti yang sikit tapi kerap. So baja formula ni memang kita boleh daripada formula kita sendiri. Cara nak gunakan dia ialah, nampak ni ada baja, nampak ni dia ada 2 botol ni kan. Okey, daripada 2 botol ni kita akan campurkan dalam satu bekas air. Nampak ni baja A, ni baja B baja tin formula. So ni memang baja yang kita guna sendiri kat ladang ni untuk hasilkan pokok yang nampak sihat macam ni lah. Nampak ni buah banyak macam ni So ambil baja ni, cara nak guna dia ialah kita ambil 2 tutup botol A ni, kita bancuh dalam 1.5 liter air kosong. Kalau boleh air kosong ni air bukan air pipe lah. Air pipe ada klorin. So klorin ni dia mengurangkan ke-effectiveness untuk baja tu berfungsi. Kalau ada air klorin, kita tadah dulu air klorin satu malam, gas klorin tu akan meruap dan dia akan menyebabkan air tu akan jadi neutral betul-betul lah. So kita ambil, cara nak guna dia, kita ambil 2 tutup botol daripada baja A. Lepas tu 2 tutup juga daripada baja B. Okey, dah bancuh yang tadi. Baja formula ni A dengan B dah bancuh. Kita goncangkan. Shake well before use. So ingat pokok tin ni sekali bagi air perlukan dalam 500 ml saja dah cukup. So kalau katalah saya bagi tahu, kalau katalah nak bagi pokok tin ni keluar cepat, banyak buah, hasil yang memuaskan, kita bagi baja ni 2 kali sehari. Maksudnya pagi pukul 8 bila matahari naik tu, kita bagi baja ni dalam 500 ml. Kita tahan sikit supaya tak terlalu tajam air ni turun ke tanah tanah akar dia terganggu. Dalam 300-500 ml pun dah cukup dah sebenarnya untuk pokok ni. Dia tak perlukan banyak sangat air. Banyak air boleh menyebabkan dia mati Nampak dah cukup. So siram pokok ni bukan sampai air tu bertakung, bukan sampai air tu keluar ke bawah Kalau air tu keluar bawah tu maksudnya dia terlebih. Kan? Kita nak macam tu. Kita nak cukup-cukup je untuk pokok ni. So kita siram baja formula ni pada pukul 8 pagi dan pada pukul 11 pagi. Ataupun paling lewat pukul 2 petang. So buat ini setiap hari. Kalau nak cepat buah, buat setiap hari lah. Kalau kata tak sempat, minimum seminggu 3 kali pun dah boleh lah. Tapi kalau lagi kurang kekerapan, lagi lambat lah dapat buah, lagi kurang lah saiz buah tu. So ingat pokok tin ni dia perlukan 3 tadi: panas, kering dan banyak cahaya matahari, dan dia tak suka banyak air. Dan selalunya silap kita sebab kita bagi banyak air lah. So bila pakai tanah yang kita guna ni, tanah yang poros ni, walaupun katalah hari hujan, tapi tanah kita ni bagus, air dia takkan ada air yang akan bertakung dalam pasu ni lah. Sebab tanah yang kita guna ni memang tanah yang betul-betul lerai. Jadi tanah pokok tin ikut cara benefit dan ikut juga produk-produk yang benefit guna, insya-Allah kita boleh makan buah
tin setiap hari. In fact boleh bagi jiran ke, dekat mak ayah, kat adik-adik pun. So, terima kasih kerana mengikuti video ni dan jumpa lagi dalam episod seterusnya.